Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada lecturer kita Ustaz Benali bin Rashid, ahli kumpulan saya dan juga rakan-rakan sekalian. Bersyukur kita kepada hajat ilahi kerana walaupun dalam keadaan kekangan ini, PKP, kami masih boleh laksanakan online learning dan pembentangan secara online ini. Jadi, pertama kali, nama saya Fahan Ammar bin Syahrul Niza dan saya ingin meminta maaf kepada semua kerana kumpulan saya buat video record. Kami buat ini disebabkan pertama, rakan saya ada yang tak ada laptop dan kedua ada yang ada masalah slow connection, internet slow. Jadi ada masalah kalau buat online meeting, online presentation. Topik yang akan dibentangkan hari ini oleh kumpulan saya adalah tajuknya berkaitan budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Pengenalan ahli kumpulan. Yang pertama ini, Fahan Ammar bin Syahrul Niza, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Kedua, sahabat saya Muhammad Hanif bin Salihuddin akan membentangkan tentang konsep kebudayaan dan definisi kebudayaan. Yang ketiga, saudara saya Muhammad Husaini bin Yusri, komponen kebudayaan, akan membentangkan subtopik artifak mantifak. Dan saudara saya yang keempat, Muhammad Abdul Hakim bin Rahman, akan membentangkan komponen kebudayaan di bawah subtopik sosiofak. Yang kelima, Nazan Hakim akan membentangkan tentang kepelbagaian budaya, subtopik sebudaya dan counterculture. Yang keenam, Adam Imran bin Muslan akan membentangkan tentang subtopik budaya tinggi dan popular. Yang ketujuh, Muhammad Haziq Fahmi bin Muhammad Farid akan membentangkan tentang kebudayaan kebangsaan. Dan akhir sekali, Muhammad Daniel Hazri bin Khairi akan membentangkan tentang penerimaan budaya. Okey. Dan ini pula menunjukkan subtopik yang ada pada slide ini, topik yang ada dalam pembincangan ini dan muka surat slide. Okey, secara topik bahasa kebudayaan, ini muka suratnya. Pengenalan bab 9, budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Kalau berdasarkan gambar di ini, inilah tunjuk betapa pelbagaian kaum yang ada di Malaysia ini. Ada yang Cina, ada yang Melayu, ada yang India, ada Bumi Putera, dan ini pakaian tradisi setiap kaum tersebut. Pengenalan identiti kelompok etnik boleh dikenali berasaskan budaya diamalkan, cara pemakaian dan makanan mereka. Jadi berdasarkan ayat ni, kalau kita nak klasifikasikan sesuatu identiti kaum tu, apa yang kita perlu tengok adalah kita perlu tengok pada gaya hidup dia. Gaya hidup. Kalau kita tengok pada salah satu ciri gaya hidup orang Melayu, makanan kita. Kita ada kuih muih, kita ada kuih kita ada oleh-oleh. Dan kalau kita tengok pada kaum Cina, apa dia punya kuih? Mooncake, nampak tak? Beza makanan kita tu pun dah menunjukkan perbezaan dan identiti etnik. Kedua, memahami perbezaan dan amalan nilai dan budaya pelbagai kaum. Ini penting. Di Malaysia ni terdapat pelbagai kaum. Ada kaum India, ada kaum Cina, ada kaum Melayu, ada Bumi Putera. Dan setiap etnik ni, diorang ada amalkan sesuatu benda dengan ada maksud di sebaliknya. Kita pelbagai kaum yang lain ni, kita takkan faham. Okey, macam India. Dalam gambar ni tunjuk kelapa kan. Dia tunjuk kelapa. Kita tahu yang orang India ni, diorang selalu ada ritual pecah kelapa. Daripada kecil kita nampak diorang buat ritual pecah kelapa ni. Tapi adakah kita faham apa maksud di sebalik ritual pecah kelapa orang India ni? Tahu tak? Kelapa ni luar dia keras, tapi dalam dia lembut. Luar yang keras tu mewakili semua sifat jahat yang ada pada manusia. Greed, selfish, anger, itu yang mewakili luar. Dan ini ada mengatakan di dalam kitab diorang, epik Mahabharata dan juga epik Ramayana.
Dan perasan tak, dalam kelapa pula dalamnya lembut, putih. Itu mewakili the pure soul. Semua orang ada sifat baik dalam dirinya. Itulah yang suci. Jadi, kenapa orang India pecah kelapa? Kalau tengok pada bila diorang pecah kelapa, diorang akan pecah kelapa pertama bila nak sembahyang, bila nak jumpa their God, nak jumpa Tuhan diorang, ataupun ada majlis perkahwinan, majlis yang mulia. Jadi, kenapa diorang buat macam tu? Apa maksud di sebaliknya? Sebabkan kelapa tadi tu keras di luar dan lembutnya dalam. Kelapa tu orang India anggap ia mewakili diri diorang, mewakili diri dia. Bila dia pecah kelapa tu, dia dah anggap diorang tu adalah the pure soul. Diorang nak menyucikan diri diorang sebelum jumpa Tuhan diorang. Bila kita faham benda ni, tentang orang India ni, kita tengok balik. Orang India buat macam ni, orang Melayu, Islam buat apa? Kita sebelum solat nak jumpa Tuhan kita, kita ambil uduk. Perasan tak persamaan antara budaya, tapi cara buat sangat berbeza. Itulah kita kena faham perbezaan amalan, nilai dan budaya pelbagai kaum. Ketiga, sensitiviti budaya penting dan perlu dipelihara. Okey. Seperti dalam gambar raja yang tunjuk itu, nombor 4. Nombor 4 tu, kalau orang Cina sebut se. Tapi mati dalam bahasa Cina se. Dia hanya beza tone saja, tona saja yang berbeza. Dengan tona yang berbeza tu, mewakili satu masuk 4 dan satu masuk mati. Jadi sebab tu dalam orang masyarakat Cina, komuniti orang Cina, diorang sangat tak suka nombor 4. Diorang sangat tak suka nombor 4. Jadi, apa yang nak cakap ni, bagi kita, kelompok orang Melayu, saya kelompok orang Melayu, kami, nombor 4 tu tak ada apa pun maksud. Bagi kami, nombor 4 je lah. Apa maksud di sebaliknya? Tapi, sebab itulah bila kita duduk dalam pelbagai kaum, bahaya benda macam ni. Kita kena faham sensitif budaya lain sebab budaya kita itu benda biasa. Tapi budaya dia, dan kita duduk dalam komuniti sekali dengan dia, kita kena faham apa dia orang punya sensitivity agar kita tak hina mereka ataupun luka hati mereka. Dan akhir sekali bila kita dah tahu pengurusan, kita dah faham identiti kelompok ini, kita memahami perbezaan, kita tahu sensitiviti setiap kaum, barulah kita boleh capai pengurusan etnik yang baik dan bersepadu. Tasawmah dalam bahasa Arabnya, maksudnya adalah toleransi. Untuk dapatkan toleransi ni bukan mudah. Kita kena tahu apa, kita kena faham. Kita bukan kena, kita tu kena acceptance. Yang kedua kena faham. Cara nak acceptance adalah memahami mereka. Itu sahaja daripada pengenalan, dan seterusnya sahabat saya Muhammad Hanif bin Sabri akan sambung presentation. Mula. Okey, terima kasih kepada saudara Farhan atas penerangan yang cukup baik sebentar tadi. Kini giliran saya pula untuk menerangkan konsep kebudayaan. Saya Muhammad Hanif bin Saluddin akan menerangkan konsep kebudayaan. So daripada tajuk yang saya dapat adalah konsep kebudayaan. So merujuk pada konsep itu adalah bermaksud adalah idea ataupun fahaman asas. So kalau nak lebih senang kita faham konsep ni, kita tengoklah macam konsep jual beli. Apa yang kita boleh tahu daripada jual beli? Contoh, jual, beli barang, lepas tu pertukaran. Dia macam satu pandangan atau idea antara suatu. So konsep budaya ni saya boleh terangkan, iaitu poin pertama adalah cara hidup yang dikongsi oleh sesuatu kelompok atau kumpulan. Okey, maksudnya di sini adalah bila cara hidup itu dikongsi, barulah kita namakan budaya. Kenapa? Kalau contoh kita buat cara hidup kita buat secara individu. So perkara itu adalah perlakuan individu, bukan dimaksudkan sebagai budaya. Untuk poin kedua pula, iaitu nilai bersama, atau lebih senang faham adalah shared values. Okey, shared values ni pula adalah contoh yang saya boleh bagi adalah contoh saya sebagai etnik Melayu, nilai hormat menghormati antara satu sama lain. Contohnya kalau duduk kalau kita salam orang yang lebih tua, kita cium tangan. Tapi etnik lain tak ada. Okey.
Okey, lepas tu poin ketiga untuk konsep ni adalah wujudlah budaya yang ada pada hari ini. Contohnya budaya etnik Melayu, budaya etnik Cina, budaya etnik India, budaya etnik Iban. Okey, selain itu, lepas kita dah ada semua etnik ni dan pelbagai budaya, so di sini barulah wujudnya poin keempat, iaitu dapat membezakan antara etnik satu sama lain. Contoh, macam saya kata tadi, saya sebagai etnik Melayu, baju budaya saya adalah baju Melayu. Untuk orang India pula dia memakai sari. Untuk orang Cina pula dia pakai cheongsam. So kat situ dia menjelaskan untuk poin keempat saya, iaitu membezakan antara etnik lain antara satu sama lain. Okey. So selepas saya terang mengenai konsep kebudayaan, so saya akan terangkan pula adalah ciri-ciri budaya. So ciri-ciri budaya ni saya kemukakan 4 ciri-ciri yang penting. So ciri-ciri budaya yang saya tekankan adalah dipelajari, diwarisi, dikongsi dan berubah. So untuk poin pertama ciri-ciri budaya saya adalah dipelajari. So apakah yang dimaksudkan budaya yang boleh dipelajari? So maksud dia adalah dipelajari. So dari konteks tu kita boleh tahu, contoh budaya ni adalah satu benda yang boleh dipelajari. Contoh macam kita subjek matematik, subjek fizik boleh dipelajari. So budaya sama juga dengan budaya. Contoh budaya kaum Melayu, contoh kaum etnik Melayu, dia budaya dia adalah bila bila time raya, perayaan dia adalah menyambut hari raya Aidilfitri. Lepas tu dia punya makanan budaya etnik dia adalah ketupat, iaitu makanan tradisional dia. So sama juga dengan budaya lain kita boleh pelajari. Contoh orang Inggeris dia datang Malaysia, contoh dia datang, dia nak belajar budaya kaum India, etnik India kat Malaysia. So benda ni, budaya ni adalah benda yang boleh dipelajari. So poin kedua saya adalah diwarisi. Apakah yang dimaksudkan dengan diwarisi adalah budaya ni adalah budaya yang ada pada hari ini adalah lanjutan daripada generasi-generasi dulu. Contoh daripada zaman atuk nenek kita dulu, budaya ni. Lepas tu budaya ni, budaya ni macam saya kata, dia adalah lanjutan daripada generasi yang lama. So kita sebagai generasi sekarang, kita perlu ditekankan, perkataan perlu tu perlu mengajar ataupun memberi galakan kepada generasi muda, generasi akan datang untuk meneruskan budaya kita ini, budaya setiap etnik maksudnya. So maksud dia macam saya ada anak muda ada anak buah ke apa, saya kena ajar dia budaya etnik kita. So supaya budaya ni akan dilanjutkan lagi kepada generasi akan datang. So yang ketiga, cirinya adalah dikongsi. Apakah yang maksudkan dikongsi? Macam saya kata, budaya ni adalah satu perlakuan, suatu cara hidup, satu amalan yang dirangkumkan setiap manusia. So budaya yang dikongsi ni adalah setiap perlakuan perlu dikongsi. So kalau budaya ni tak dikongsi, dia akan menjadi perlakuan individu. So ciri-ciri budaya ni perlu dikongsi. Perlu dikongsi oleh siapa? Oleh sesuatu kelompok atau etnik. Okey. So contoh, orang Melayu dia kongsi dia punya perlakuan atau cara hidup dia dengan etnik Melayu. Manakala etnik India dia kongsi dia punya perlakuan dan amalan hidup dia dengan etnik dia sendiri, iaitu etnik India. So itulah maksud dikongsi. So ciri budaya yang keempat, yang terakhir iaitu berubah. Maksud yang berubah ini, dia tidaklah contoh budaya Melayu berubah jadi budaya India, tapi
contoh budaya Melayu, memakai baju Melayu. Tapi sekarang ni budaya tu still ada, tapi cuma dimodernkan atas sebab peredaran zaman daripada generasi satu generasi ke generasi lain. Contoh, dulu baju Melayu kita tengok ada yang memang macam ni design dia. Tapi sekarang pada generasi sekarang, zaman dah moden, baju Melayu ni telah dimodernkan seperti kita buat cutting slim fit. Lepas tu ada design-design yang lain, tidak seperti kosong saja, dah ada tambah-tambah. Okey, itu yang maksudkan. Budaya dia atas sebab peredaran zaman, pemodenan dan budaya kerja. So, itu saja untuk ciri-ciri budaya. Boleh. Okey, so lepas dah habis ciri-ciri budaya, kita akan gerak kepada faktor terhakisnya budaya di Malaysia. So, saya akan bagi 3 poin yang penting faktor terhakisnya budaya kat Malaysia ni. So, yang pertama adalah faktor globalisasi. Yang kedua adalah faktor pemodenan. Yang ketiga adalah sikap tidak peduli. Okey, so untuk poin pertama adalah globalisasi. Globalisasi tu bawah ada adalah maksudnya pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing ni kita boleh maksudkan, contoh kita orang Malaysia ni, tak kisahlah etnik apa, kita terpengaruh dengan budaya asing. Contoh kita terpengaruh dengan budaya barat. Padahal kita ni etnik Melayu, etnik India, etnik Cina, tapi kita terpengaruh dengan budaya barat. Yang contohnya dari segi kebudayaan ni adalah budaya berpakaian. Contoh kita sebagai orang etnik Melayu, so budaya kita waktu hari perayaan ataupun hari-hari penting, kita memakai pakaian baju Melayu, iaitu untuk etnik Melayu. Dan untuk etnik India memakai sari, untuk orang Cina memakai cheongsam. Tapi disebabkan globalisasi ni, kita terpengaruh dengan budaya luar, budaya asing, budaya barat. Kita meniru, kita seakan-akan dah terikut pada budayanya itu, iaitu memakai dengan pakaian waktu perayaan kita memakai jeans, seluar pendek, baju t-shirt, kemeja. Dia tidak menjadi larangan, tetapi itulah sebab-sebabnya terhakisnya budaya dekat dalam Malaysia ni. So, yang kedua adalah pemodenan. Maksud pemodenan ni adalah dari segi teknologi, ataupun dari segi senang nak kita faham, dari segi kita boleh bagi contoh kat sekarang ni, pemodenan dari segi gadget. Contoh, zaman dulu kita permainan budaya etnik Melayu adalah bermain congkak. Tapi pada hari ini kita lihat tak kisahlah etnik Melayu ke etnik lain, kita lebih gemar kepada permainan PlayStation, iaitu PS4. Ini disebabkan atas rata-ratanya mengatakan PS4 lebih mencabar daripada congkak yang orang kata bosan. Dan PS4 ni orang kata dia tidak memerlukan banyak masa. Just kita set up PS4 tu dan kita terus main. Tidak perlu dengan congkak. Congkak kita kena ambil bendanya, kita kena kira puli setiap lubang tu, kena pilih. Itulah yang dimaksudkan pemodenan. Dan saya bagi contoh adalah gadget. So kita bergerak dengan faktor terakhir, iaitu faktor terhakisnya budaya, iaitu sikap tidak peduli, iaitu atas dalam diri kita sendiri. Kita sikap yang tidak prihatin dan malu untuk menonjolkan kita punya budaya. Contohnya, kita bersifat ego. Kita langsung tak nak tahu, langsung tak nak buat budaya kita sendiri. Contoh, budaya kita macam saya tekankan, budaya orang Melayu, bila salam dengan orang yang lebih tua, kita cium tangan. Bila kita lalu depan orang lebih tua, kita tunduk sedikit. So, tapi kita dengan sikap tidak peduli ni dan tidak prihatin dan malu ni, kita ego tak nak tunjukkan kita punya budaya. So, bila kita ego, malu nak tunjukkan budaya kita, so kita jumpa orang, kita just tidak senyum pun. Lagi kan kita nak salam cium tangan, senyum pun tidak. So, situlah faktor
terakisnya budaya, iaitu globalisasi, pemodenan dan sikap tidak peduli. Okey, selepas habisnya faktor terakisnya budaya, so kita gerak pada jenis-jenis kebudayaan. Tak banyak jenis-jenis budaya ni. So kita boleh rangkumkan dengan dua jenis. Dua je budaya ni. So budaya jenis-jenis ni adalah jenis budaya kebendaan, dan yang kedua adalah jenis budaya yang bukan kebendaan. So untuk budaya kebendaan ni saya bagi contoh iaitu peralatan, permainan etnik tu, alatan rumah, alatan muzik, pakaian dan makanan. Manakala untuk jenis budaya yang bukan kebendaan ni pula adalah contoh kepercayaan dan amalan suatu etnik itu. Lepas tu adat istiadat dia dari segi apa-apa upacara. Itu perkahwinan, perayaan dan kematian. Okey, so untuk berbalik kepada budaya kebendaan itu, so dari segi saya tertarik dengan cara berpakaian dan makanan, iaitu untuk etnik Melayu, makanan dia waktu perayaan kita lihat dia lebih tekan pada perayaan dia memastikan akan ada ketupat. Tapi pada hari ini sebilangan etnik Melayu lebih gemar untuk masak nasi impit. Ini kerana nasi impit ni adalah orang kata ketupat ekspres. Okey. So untuk orang etnik India pula, dari segi pemakanan dia, dari segi makanan atau masakan dia, dia lebih tekankan kepada dal. Kuah dal dan kari. Beza kari etnik India dan etnik Melayu. Etnik India ni kari dia macam kita selalu pergi kedai mamak atau kedai India, kari dia tak ada susu. Kari betul-betul kari. Manakala kari etnik Melayu adalah kari yang ada susu, ada santan, maafkan saya. Kari yang ada santan dan kari yang tak ada santan. So kalau etnik India, dia punya kari dia betul-betul pekat, tak letak santan. So untuk permainan pula, etnik Melayu ni dia punya permainan yang paling famous adalah bermain congkak dan gasing. Sampai hari ini ada masih famous untuk bermain gasing dan congkak. So bergerak pada budaya kebendaan, kepercayaan dan amalan. Contoh etnik India, kepercayaan dan agama dia adalah kebanyakannya adalah Hindu. So untuk etnik Cina, kebanyakannya kepercayaan dan pegangan agama dia adalah Buddha. So untuk adat istiadat perkahwinan, contoh etnik Melayu, kita tekankan daripada banyak dia punya ikut budaya lah. Mula kita kena merisik, lepas tu kita kena bertunang, lepas tu baru kita berkahwin. Dia banyak cara-cara ada. Okay, so untuk perayaan pula, untuk etnik India, dia punya perayaan utama dia adalah perayaan Deepavali dan Thaipusam. Manakala etnik Melayu, perayaan utama dia adalah Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji. Okey, itu saja untuk jenis kebudayaan. So kalau kita boleh bagi pada kebendaan dan bukan kebendaan. Okey, selepas habisnya saya terangkan mengenai konsep kebudayaan, iaitu kita recap balik, iaitu ciri-ciri budaya, faktor terakisnya dan jenis kebudayaan. So kita gerak pada subtopik yang kedua, iaitu 9.2, iaitu definisi kebudayaan. Saya akan terangkan definisi kebudayaan ni ya. So definisi ni dari segi perkataan definisi itu sendiri, kita boleh tahu maksud definisi ni adalah satu pandangan ataupun satu maksud pengertian yang telah digazetkan. Contoh pengertian solat dari segi bahasa, dari segi syarak apa semua. Dia ada satu benda yang dah digazetkan ataupun benda yang telah ditetapkan ataupun satu pandangan. So untuk definisi kebudayaan ni dalam buku Bunga Etnik ni, kita boleh lihat ada dua pandangan, iaitu oleh Edward B. Taylor dan Bronislaw
Malinowski. So, untuk Edward B. Taylor ni, dia mengatakan kebudayaan ni ialah satu keseluruhan yang kompleks. Iaitu, maksud dia sini satu keseluruhan yang kompleks ni, semua benda yang terangkum. Di dalamnya ada pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat resam dan lain-lain kemahiran dan kebiasaannya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Okay, so benda yang dia kata, apa yang Edward B. Taylor ni kata adalah benda yang satu keseluruhan yang kompleks. So dia terangkum dengan semua benda. Macam saya kata adalah cara hidup, amalan hidup, dia semua yang dikongsi. So untuk Bronislaw Malinowski ni pula kata, kebudayaan ialah ciptaan manusia dalam usahanya untuk memenuhi keperluan hidup. Sama ada berbentuk material atau bukan material, iaitu macam saya kata adalah jenis kebudayaan yang bukan kebendaan dan jenis budaya yang kebendaan. Sama saja apa yang saya katakan dengan Bronislaw Malinowski katakan. So kebudayaan dicipta untuk membentuk manusia memenuhi keperluan hidupnya. So kata kunci untuk Bronislaw Malinowski ni kata, kebudayaan dicipta untuk memenuhi keperluan hidupnya. Contoh, macam kita ada perayaan, budaya setiap etnik ada perayaan. Perayaan ni adalah untuk melengkapkan kehidupannya. Contoh dan dia, contoh lain kita boleh lihat daripada segi pemakaian. So dari segi budaya pakaian ni, dia akan memenuhi semua keperluan hidup kita. So itu saja yang untuk definisi kebudayaan yang saya boleh terangkan. So yang last sekali dari segi definisi kebudayaan ni, unsur kebudayaan yang penting, yang pertama sekali kita kena tahu adalah bahasa. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem kepercayaan dan kesenian. So untuk unsur kebudayaan ni, yang kenapa dia letak bahasa sebagai utama sekali, disebabkan bahasa lah ada satu medium yang kita boleh lihat paling utama untuk membezakan etnik ni etnik apa, antara satu sama lain. Contoh, etnik Melayu menggunakan bahasa Melayu, etnik India menggunakan bahasa Tamil, etnik Cina menggunakan bahasa Cina, etnik Iban menggunakan bahasa Iban dia sendiri. So dari situ kita adalah benda yang paling utama untuk kita membezakan antara etnik lain dan etnik lain. Okay. So untuk sistem kepercayaan pula, unsur budaya ni penting dalam itu. Sistem kepercayaan ni adalah penting dalam unsur kebudayaan adalah sebabkan contoh etnik Melayu mostly-nya, majoritinya memegang dan memeluk kepercayaan agama Islam. Manakala etnik India majoritinya memegang kepercayaan Hindu. So situ kita boleh nampakkan perbezaan dia, ataupun kita boleh nampak unsur kebudayaan dia di situ. So itu saja untuk definisi kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada rakan saya Muhammad Hanif bin Salahuddin atas pembentangannya sebentar tadi. Sekarang saya, Muhammad Husaini bin Yusri, akan menyambung pembentangan ini dengan memasuki subtopik 9.3, iaitu komponen kebudayaan. Baiklah, pertama sekali, walaupun banyak kebudayaan yang berada dalam dunia ini, setiap satu kebudayaan ini dibentuk daripada asas yang sama. Terdapat 3 komponen asas dalam pembentukan sesebuah masyarakat ataupun kebudayaan. Yang pertama ialah artifak. Artifak ini merujuk kepada objek atau material yang dihasilkan oleh sesebuah kebudayaan. Yang kedua ialah mentifak. Mentifak ini ialah idea, nilai dan kepercayaan yang dikongsi oleh sesebuah budaya. Dan yang ketiga dan terakhir sekali ialah social fact. Social fact ini berasal dari perkataan sosial. Jadi kita dapat simpulkan bahawa social fact ini ialah struktur dan institusi yang wujud dalam sesebuah masyarakat dan bagaimana ia
mempengaruhi tingkah laku sesebuah masyarakat tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada artifak. Artifak ialah komponen yang merangkumi semua ciptaan manusia yang berbentuk fizikal, juga termasuk teknologi. Objek-objek fizikal ini direka, dibuat, digunakan dan juga dikongsi bersama oleh ahli masyarakat. Juga dikenali sebagai budaya material ataupun artifak. Ada juga ahli antropologi yang menganggap objek semula jadi seperti batu, kayu, akar dan sebagainya yang digunakan oleh manusia diberi makna oleh penggunaannya sebagai artifak. Artifak yang terdapat dalam sesebuah masyarakat juga mencerminkan nilai kebudayaan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, saya berikan dalam masyarakat Melayu tradisional, keris ialah harta yang sangat dihargai. Hal ini demikian kerana keris mencerminkan nilai masyarakat Melayu yang ketika itu menghargai kemahiran seni mempertahankan diri. Saya beri contoh satu lagi yang di luar buku teks, ialah bagi masyarakat Cina, Tanglong. Tanglong ini bukan sahaja dari segi seni, ia juga digunakan oleh masyarakat Cina untuk menyampaikan bahawa ada suatu perayaan ataupun sesuatu yang untuk disambut seperti kelahiran bayi. Kita juga dapat lihat di sini, Tanglong oleh masyarakat Cina kebanyakannya berwarna merah. Hal ini kerana warna merah bagi masyarakat Cina dianggap sebagai tua. Dan seterusnya, selain mencerminkan nilai, artifak juga mencerminkan tahap teknologi masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat primitif menggunakan artifak seperti sumpit untuk berburu, manakala peralatan seperti cangkul, kapak dan parang digunakan dalam kegiatan pertanian. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada Mentifact. Di dalam Mentifact akan terbahagi kepada 5 jenis, iaitu pengetahuan, nilai, kepercayaan, norma dan juga simbol. Bagi bahagian saya akan membentangkan pengetahuan, nilai dan juga kepercayaan. Kemudian akan disambung oleh sahabat saya, Muhammad Hakim, untuk bahagian norma dan simbol. Baiklah, yang pertama sekali ialah pengetahuan. Komponen ini melibatkan idea manusia yang bersifat empirikal. Jadi, saya yakin rakan-rakan semua yang melihat pembentangan saya pada hari ini mesti tertanya-tanya apakah itu empirikal. Baiklah, empirikal menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, empirikal ialah berdasarkan, bergantung pada pemerhatian atau eksperimen dan bukan teori. Kaedah yang digunakan adalah melalui kajian-kajian dan pengumpulan data. Baiklah, di sini kita dapat simpulkan bahawa idea manusia yang bersifat empirikal ini bermaksud manusia mendapat idea ataupun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kajian-kajian mereka ataupun berdasarkan persekitaran mereka. Maklumat dan idea tentang persekitaran semula jadi dan ciptaan manusia juga termasuk dalam kategori pengetahuan. Semua kebudayaan ada pengetahuannya tersendiri, sama ada ia dikongsi ataupun tidak dikongsi dengan kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, masyarakat yang menjalankan aktiviti memburu dan mengumpul hasil hutan atau laut misalnya memiliki segala jenis pengetahuan tentang alam semula jadi kerana pengetahuan itu perlu digunakan untuk meneruskan hidup. Secara logiknya, kalau kita ingin menangkap ikan dan kita diberi pilihan untuk belajar dengan petani dan belajar dengan nelayan, secara logiknya kita akan pilih untuk belajar dengan nelayan. Hal ini kerana nelayan mereka ada lebih banyak pengetahuan dan lebih arif tentang cara-cara menangkap ikan kerana mereka menggunakan mereka menangkap ikan untuk meneruskan hidup. Dan kini masyarakat Malaysia juga memiliki pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan teknologi maklumat iaitu ICT, serta menerima pelbagai sumber maklumat daripada akhbar dan media sosial yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan sambung dengan nilai. Nilai yang mempunyai satu konsep yang luas dan abstrak yang menjelaskan tentang apa-apa yang dianggap baik,
dan dihargai atau buruk dan dicemuh oleh sesuatu kebudayaan. Nilai ialah standard tentang apa yang baik, yang disukai, yang cantik, seperti yang didefinisikan oleh sesuatu kebudayaan dan menjadi panduan bagi kehidupan sosial. Nilai juga merangkumi penyataan tentang apa-apa yang sepatutnya berlaku daripada pandangan sesebuah kebudayaan. Standard ini berbeza antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sesuatu perkara yang disukai oleh sesuatu kebudayaan mungkin tidak disukai oleh kebudayaan yang lain. Sebagai contoh yang saya boleh beri dari luar konteks buku teks ialah adab dan nilai masyarakat Melayu, yang apabila, kalau kita lihat gambar dalam slide ini, apabila orang yang lebih muda ingin melintasi ataupun melalui hadapan orang yang lebih berumur ataupun lebih tua, kita mesti tundukkan sedikit badan dan minta izin. So di sini menjelaskan nilai masyarakat Melayu yang sangat menitik beratkan aspek hormat akan orang yang lebih tua. Nilai budaya Malaysia juga menekankan hak setiap rakyat Malaysia yang mempraktik agamanya sendiri tanpa diganggu oleh mana-mana pihak. Hal ini adalah kerana Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum, yang keamanan dan keharmonian hidup masyarakatnya berdasarkan toleransi antara etnik. Nilai dalam sesebuah kebudayaan amat perlu dipegang dan diamalkan oleh semua anggota masyarakat kerana elemen itu merupakan satu cara yang efektif untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan sosial. Baiklah, seterusnya kepercayaan. Kepercayaan ialah pernyataan tentang apa-apa yang dianggap benar ataupun palsu oleh anggota sesebuah masyarakat. Kebanyakan manusia yang mengandaikan bahawa apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan rasional. Bagi ahli antropologi dan sosiologi pula, perkara yang menjadi fokus bukanlah terhadap kebenaran sesuatu kepercayaan itu, tetapi mereka lebih memfokuskan sejauh mana kepercayaan itu mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Melayu yang pada zaman dahulunya berpegang kepada agama Hindu-Buddha, tapi apabila datangnya Islam, masyarakat Melayu kini berubah dan sekarang majoriti masyarakat Melayu ataupun hampir semua masyarakat Melayu berpegang kepada agama Islam. Dan ahli antropologi dan ahli sosiologi melihat bagaimana agama Islam ini mempengaruhi tingkah laku masyarakat Melayu. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya untuk bahagian Mentifact. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya iaitu saudara Hakim untuk menyambung pembentangan Mentifact untuk bahagian norma, simbol dan akhirnya social fact. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul Hakim bin Rahman ingin menerangkan lagi tentang Mentifact. Dalam Mentifact ia terbahagi kepada beberapa iaitu nilai, kepercayaan, simbol dan norma. Norma ia membawa maksud sukatan atau peraturan yang standard untuk menentukan sesuatu, ukuran ataupun kaedah. William Graham Sumner iaitu ahli sosiologi Amerika Syarikat pada tahun 1906 membahagikannya kepada dua iaitu Morris dan Farquhar. Morris iaitu peraturan atau undang-undang yang tegas dalam sesuatu etnik ataupun masyarakat, seperti contoh hukuman ke atas seorang pencuri ataupun sebagainya. Okey, lepas tu Farquhar. Farquhar adalah menerangkan tentang adat resam ataupun istiadat sesuatu masyarakat ataupun etnik. Okey, manakala simbol bermaksud melambangkan sesuatu etnik masyarakat yang membawa maksud tertentu. Dalam slide saya meletakkan beberapa contoh iaitu cara pemakaian Melayu Sumatera Utara dan Batak Sumatera Utara. Tentang pemakaian, kita boleh melihat setiap etnik membawa maksud tertentu, cara pemakaiannya apa semua. Itu saja. Dan manakala pasal social fact.
Social fact ialah cara berkomunikasi dan interaksi dalam menjalani yang kehidupan yang dizahirkan dalam budaya dan sosial. Okey, dalam social fact ia terbahagi kepada 5, iaitu menerangkan tentang agama, keluarga, pendidikan, ekonomi dan politik. Itu saja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan lagi lebih lanjut. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat saya, Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazhan Hakim bin Ahmad Zaki dan kali ini saya akan menerangkan tentang topik kepelbagaian budaya. Okey. Seperti yang kita tahu, Malaysia didiami oleh pelbagai bangsa yang mempunyai identiti yang tersendiri. Kepelbagaian bangsa yang wujud di negara kita telah membentuk kepelbagaian budaya yang menjadi aset penting kepada negara kerana ia telah memberi banyak kebaikan kepada negara. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis budaya yang terdapat di dalam kepelbagaian budaya. Salah satu budaya dalam kepelbagaian budaya ialah sub-budaya. Sub-budaya merujuk kepada pola kebudayaan yang membezakan segmen tertentu bagi populasi sesuatu masyarakat dan pola ini menunjukkan perbezaan budaya antara satu sama lain dalam kelompok yang besar. Okay. Contohnya di Malaysia, bila kita pecahkan masyarakat Malaysia mengikut pekerjaan, kita boleh dapati bahawa rakyat Malaysia mempunyai kepelbagaian pekerjaan yang boleh membezakan mereka antara satu sama lain. Jadi, pola perbezaan ini dipanggil sub-budaya. Seterusnya ialah lawan budaya atau juga dikenali sebagai counter budaya yang merujuk kepada pola kebudayaan tertentu dalam sesuatu masyarakat yang menolak kebudayaan utama dalam sesuatu masyarakat. Biasanya budaya ini diamalkan oleh golongan belia yang menolak arus perdana dan mempunyai nilai mereka yang tersendiri. Contoh yang dapat diberi untuk budaya ini ialah wujudnya golongan punk dan skinhead yang kebanyakannya terdiri daripada golongan belia yang menolak budaya pemakaian biasa dan mereka berfikiran bahawa budaya ini membentuk identiti mereka. Okay. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Brother Nasai tadi untuk pembentangan yang sebentar tadi. Ini tibalah masa saya pula. Saya ada Imran bin Ruslan akan membentangkan slide tentang budaya tinggi dan budaya popular. Budaya tinggi ialah budaya yang merujuk kepada pola kebudayaan kelompok elit atau kelas atasan di dalam suatu masyarakat. Budaya tinggi masyarakat sering dikaitkan dengan muzik, literatur, seni lukis, tarian, pakaian yang tertentu dan yang dipraktikkan oleh golongan atasan. Tingkah laku kelompok atasan seperti raja atau bangsawan juga berbeza dengan kelompok bawahan seperti petani atau hamba, di mana ia menjadi antara faktor utama perbezaan taraf hidup. Di barat, antara elemen-elemen ketinggian budaya termasuklah muzik klasik, opera, literatur klasik, ballroom dancing dan seni lukis klasik seperti gambar di atas, gambar Da Vinci The Last Supper yang dilukis oleh Leonardo da Vinci sendiri menunjukkan budaya tinggi golongan atasan. Kebudayaan popular pula merujuk kepada pola kebudayaan yang terdapat pada kelas bawahan seperti pekerja bawahan. Jika di barat, kebudayaan popular merujuk semua yang popular dan bukan klasik seperti muzik pop dan country and western, seni lukis popular, tiara rock, fashion popular dan sebagainya. Kebudayaan popular sudah mula diterima sebagai kebudayaan global apabila budaya rock, internet, permainan video dan junk food seperti McD, KFC dan Starbucks sudah menjadi sebahagian yang normal di kalangan masyarakat global.
Manakala di Malaysia pula, budaya tinggi dan budaya popular masyarakat di Malaysia terbentuk mengikut acuan masyarakat barat. Hal ini disebabkan sejarah Malaysia yang pernah dijajah selama ratusan tahun oleh British, di mana ia mempengaruhi sebahagian besar budaya masyarakat Malaysia pada masa yang sama, menentang adat yang telah diamalkan sebelum kedatangan penjajah, menyebabkan campuran budaya dan adat Islam yang diamalkan rakyat Malaysia sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada next presentator, Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pertama kalinya kita bersyukur ke hadrat ilahi kerana kita dapat berhimpun bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Jadi yang pertamanya saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya Adam Imran di atas pembentangan beliau. Jadi kita teruskan dengan pembentangan saya pula yang bertajuk kebudayaan kebangsaan. Jadi kita bergerak ke slide yang seterusnya. Definisi dan latar belakang. Jadi apa itu dasar kebudayaan kebangsaan dan bilakah dia ditubuhkan? Jadi pertama kalinya yang kita kena tahu, kebudayaan kebangsaan ini diperkenalkan pada tahun 1971 melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang terjadinya di Kuala Lumpur. Jadi apa itu kebudayaan kebangsaan? Okey, dia didefinisikan sebagai kebudayaan keseluruhan cara hidup manusia. Okey. Jadi kenapa kita kena ada kebudayaan kebangsaan ni? Kenapa pentingnya kebudayaan kebangsaan ini? Jadi seperti yang anda dapat lihat, kebudayaan kebangsaan penting dalam proses pembangunan sosioekonomi dan politik negara. Okey, mesti kalian tertanya-tanya apa itu sosioekonomi. Okey, sosioekonomi itu dihasilkan melalui dua perkataan, iaitu sosial dan ekonomi. Jadi apabila sosial dalam sesuatu masyarakat dan sesuatu negara itu stabil dan ekonominya stabil, so terjadinya sosioekonomi yang akan melahirkan banyak lagi teknologi-teknologi yang terkini, seperti apa yang kita ada sekarang, ada kereta nasional sendiri dan lain-lain sekali. Jadi kita terus kepada slide yang seterusnya. Objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi kenapa kita perlu menghasilkan kebudayaan kebangsaan di negara kita? Jadi yang pertamanya kita perlu mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan kebangsaan. Okey. Kenapa kita perlu mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara? Supaya masyarakat dapat hidup dengan harmoni. Setiap kaum dapat menerima antara satu sama lain, dapat menerima budaya mereka, dapat menerima cara hidup mereka. Okey. Seterusnya, objektif dasar kebudayaan kebangsaan adalah memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Jadinya di sini kita perlu memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Macam kita perlu ada semangat perkauman supaya kita dapat bekerjasama untuk memajukan negara kita. Okey. Yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Jadinya apabila kita antara kaum sudah dapat terima antara satu sama lain, jadi kita punya hidup seperti yang kita dapat baca, kehidupan kemanusiaan kita akan berkualiti, akan lebih berkualiti. Lepas tu dari segi kerohanian dan kemanusiaan. Jadinya dari segi rohani ini kita dapat jiran tetangga ataupun kita dapat masyarakat yang berperibadi mulia. Begitu. Okey, seterusnya strategi dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi ni yang pertamanya, pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas kebudayaan kebangsaan. Okey, dia punya huraiannya
pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ni melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan dan pengembangan. Apa maksud semua tu kan? Jadinya kita punya strategi untuk melaksanakan kebudayaan kebangsaan kita melalui pendidikan contohnya. Okey, sebagai contoh di sekolah guru-guru dia memupuk semangat perkauman, dia mendedahkan pelajar-pelajar golongan yang muda ini dengan idealisasi kaum-kaum lain, dengan cara hidup kaum lain, dengan cara pakaian, cara makanan, semua kaum lain. Jadinya apabila golongan muda ini sudah besar, so jadinya mereka tidak ada kejutan budaya. Mereka dapat terima budaya lain dengan hati yang terbuka. Okey. Yang keduanya, meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya. Jadinya dekat sini kita dapat bagi contoh, sebagai contoh dalam satu masyarakat tu mesti ketuanya adalah contohnya. Ketuanya adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni akan memantau masyarakat India, masyarakat Cina. Okey, sebagai contoh politik negara kita lagi. Okey, kita ada parti yang daripada Cina, kita ada parti daripada India, daripada Melayu. Jadi kita bebas memilih, bebas kita nak memberi kepercayaan kepada siapa yang kita percaya. Betul tak? Okay. Yang ketiganya, kita mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. Jadinya di sini kita mewujudkan komunikasi yang berkesan. Maksudnya contoh, kita ada akhbar, kita ada media sosial, kita ada majalah. Jadinya kita menyebarkan idealisasi, kita menyebarkan semangat kesedaran kebangsaan, semangat kenegaraan, semangat nasionalisme Malaysia ini melalui media-media tersebut. Jadinya masyarakat kita akan menerima ideologi ini, ideologi kebudayaan kebangsaan. Mereka akan terima masyarakat Cina, mereka akan terima masyarakat Melayu. Okey. Mereka akan terima lagi semua masyarakat yang lain-lain yang ada di Malaysia. Sebab apa? Sebab Malaysia ini adalah negara yang berbelang kaum. Jadinya untuk merealisasikan negara yang berperlembagaan, jadinya kita perlu menggalakkan kerjasama antara kaum. Jadi selepas itu kehidupan kita di Malaysia, masyarakat kita di Malaysia akan hidup dengan harmoni dan kemajuan negara dapat dipastikan. Okey, yang seterusnya, memenuhi keperluan sosio-budaya. Jadinya kita masyarakat majmuk di Malaysia ini memerlukan satu budaya tu antara satu sama lain. Jadinya kita sosio-budaya ni dia terdiri daripada dua perkataan, iaitu sosial dan budaya. Jadinya sosio-budaya ni akan terhasilnya apabila kita dapat menerima budaya-budaya lain seperti budaya orang India, Cina, budaya Arab, budaya Barat. Kita akan dapat terima dengan hati yang terbuka. Kita dapat mengamalkan konsep-konsep kehidupan mereka. Jadi kita dapat memenuhi keperluan harian kita. Okey. Seterusnya, meninggikan taraf dan mutu kesenian. Jadinya setiap kaum, setiap budaya kat Malaysia, di Malaysia ataupun di rantau Asia ini mempunyai kepentingan mereka sendiri, mempunyai kepelbagaian mereka, keunikan mereka sendiri. Sebagai contoh, masyarakat Melayu, makanan mereka adalah makanan Melayu seperti nasi lemak, roti canai. Okey, bukan nasi lemak, seperti kuih-kuih yang lain, kuih pisang, itu semua. Tapi masyarakat Cina, mereka makan kuih bulan, mereka makan char kway teow. Kalau masyarakat India pula, mereka lebih kepada 800, seperti kari, seperti muruku, itu semua makanan India. Jadi kat sini bukan saja daripada segi makanan, kita meninggikan taraf lagi. Taraf kat sini kita boleh meninggikan seni bina rumah kita. Seni bina rumah India lain, seni bina rumah rumah Melayu lain, seni bina rumah Cina lain, seni bina rumah Arab pun lain.
Jadinya kat sini kita dapat bersama-sama kita kumpulkan idea, kita menaik tarafkan lagi apa yang ada, idea-idea yang ada. Seterusnya kita sebagai contoh lagi kita ada seni mempertahankan diri. Jadinya Malaysia. Jadinya Melayu ni kita ada silat. Sebagai kita tahu kan, orang-orang zaman dulu orang Melayu menggunakan silat, menggunakan keris. Jadinya itu sebagai seni mempertahankan diri kita. Tapi orang Cina menggunakan kungfu, menggunakan judo dan lain-lain. Itulah kita kena tahu. Jadinya kalau kita dapat belajar semua ini, kita dapat improve, kita dapat menaikkan taraf diri kita. Okey, yang seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya. Aspek utama pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadinya dekat topik saya ni ada 3 aspek utama dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi yang pertamanya berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau. Jadi berdasarkan gambar yang kita tengok, kita ada 9 negara dekat sini. Kita ada 8, tak termasuk Taiwan. Okey. Kita ada Myanmar, kita ada Thailand, kita ada Vietnam, kita ada Kemboja, Malaysia, Indon, Filipin dan Indonesia. Kita ada 8 negara. Jadi dekat sini apa yang kita tahu, kita ni berasal daripada kepulauan Melayu. Jadi kita ni satu rumpun. Kita semua ni Melayu. Cuma Melayu ni ada pelbagai jenis. Jadi itulah, kalau kita dapat menyatu padukan semua ni, itu terjadinya dasar kebudayaan kebangsaan. Lagi satu, kita perlu ingat pada zaman dahulu, rantau Asia Tenggara ini adalah satu zaman yang gemilang. Seperti contoh pada zaman Melayu Melaka, sehingga kan satu dunia menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa, iaitu yang dikenali sebagai lingua franca. Jadi kita dapat lihat betapa pentingnya kebudayaan kebangsaan ni. Apabila kita bersatu, kita dapat mengawal seluruh dunia. Jadi seterusnya kita pergi ke unsur yang seterusnya, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Okey, huraiannya, kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Prinsip ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum. Jadi ni dekat sini kita dapat lihat daripada gambar di belakang. Okey, gambar di kiri tu kita tengok orang Cina, dia sedang beraya. Mereka sedang merayakan perayaan Cina, Tahun Baru Cina. Jadinya ada tarian singa. Okey. Kat sini kita kat Malaysia, kita majoritinya orang Melayu, dan majoriti orang Melayu adalah orang Islam. Jadi dekat sini kita dapat terima budaya mereka, kita dapat terima tarian mereka, kerana tarian singa ini tidak ada kena-mengena dengan agama mereka, tidak ada unsur-unsur penyembahan, tidak ada unsur-unsur syirik. Jadi kita dapat terima, kita raikan mereka. Seperti juga kita punya perayaan orang Muslim. Kita punya perayaan adalah kita ada perayaan Aidilfitri, Aidiladha. Memang kita merayakan itu sebagai satu kewajipan dalam Islam. Kita berpuasa dan kita merayakan kegemilangan kita dapat berpuasa. Jadi mereka ambil mana konsep yang mereka boleh ambil. Seperti contoh, mereka ambil lah konsep beraya. Mereka tak ambil konsep mematuhi Tuhan orang Islam, macam tu. Jadinya mereka juga beraya bersama kita. Jadi tak ada unsur-unsur melibatkan sensitiviti kaum di sini. Jadi gambar yang tengah pula, kita dapat lihat kita punya orang Melayu, itu adalah orang Melayu agung kita. Jadi dia memakai pakaian orang barat, iaitu pakaian orang panggil iaitu coat.
blazer. Jadi di sini kita dapat lihat kat situ kita dapat terima budaya yang dia ambil sebab dalam Islam tak ada pun cakap tak boleh pakai pakaian orang barat. Tapi dalam Islam dia punya syarat wajib adalah kita kena memakai pakaian menutup aurat, pakaian yang kemas, pakaian yang tidak kotor, pakaian yang tidak melambangkan agama lain. Itu kita boleh pakai. Jadi kat sini kita tengok dia orang punya budaya tak ada unsur-unsur seperti Kristian ataupun agama-agama lain. Jadi kita terima. Di sini juga kita dapat meningkatkan taraf. Kerana pakaian ini nampak kemas, nampak diterima oleh satu dunia, nampak profesional. Jadi di sini kita terima budaya itu supaya kita dapat menaik tarafkan diri kita, menaik tarafkan negara kita, menaik tarafkan masyarakat kita. Okay. Kita terima budaya yang boleh memberi satu impak kat negara kita, dapat mencerminkan Malaysia ini sebagai negara yang bertoleransi, yang boleh yang berfikiran luas, tidak kolot, begitu. Jadi gambar yang paling kanan itu adalah gambar masyarakat orang India apabila mereka menyambut perayaan mereka, iaitu perayaan Deepavali. Apa yang mereka buat itu ialah satu lukisan, iaitu dipanggil sebagai kolam ataupun setengah pihak memanggil ragoli atau mugu. Jadi di sini kita sebagai orang Islam ataupun kita sebagai orang Malaysia, kita dapat terima budaya mereka sebab kita dapat tengok itu sebagai satu seni yang unik. Mereka melukis menggunakan beras berwarna. Jadi kat sini kita tengok, orang India macam ni, lawa dia punya seni. Kalau kita tengok orang Arab pula, orang Arab dia punya seni dekat seni bina. Jadi kita tengok kita punya masjid semua ikut Arab. Ataupun orang Cina, kita tengok masjid-masjid dekat Cina semuanya lawa-lawa, mengikut cita rasa mereka, mengikut cara hidup mereka, cara budaya mereka. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya, yang ketiga, yang terakhir. Islam menjadi unsur pembentukan kebudayaan kebangsaan. Huraian dia, agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Dan ini di sini agama Islam ataupun bagi saya semua agama yang ada semuanya menggalakkan penganutnya untuk mematuhi menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berperibadi mulia. Jadinya dekat sini dalam konteks ni kita di Malaysia mempunyai masyarakat majmuk yang mempunyai berbagai agama. Jadi ini di sini agama India, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristian, semua ini agama ini menggalakkan penganutnya menjadi peribadi mulia. Jadinya apabila masyarakat kita adalah masyarakat yang beragama, lebih-lebih lagi Islam ni menggalakkan agama penganutnya menjadi seorang yang baik, berakhlak terpuji, menghindari sifat-sifat keji. Jadi apabila semua masyarakat, satu kelompok masyarakat tu berperibadi mulia, jadinya hidup kita akan menjadi harmoni, akan menjadi kondusif, selesa. Tidak ada ketakutan dalam hati kita, tak akan ada jenayah yang akan berlaku. Jadi itulah yang terjadi apabila negara kita dikawal oleh orang-orang yang beragama, diduduki oleh orang-orang yang beragama. Jadinya agama Islam lebih-lebih lagi dia memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang usaha bagi mengisi kehendak emosi dan fizikal, kerana ia patut jadi unsur utama dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Jadi ni kat sini apabila saya akan rumuskan, yang pertama sekali
berteraskan kebudayaan kebangsaan rakyat asal rantau. Jadi kita bersatu melalui kaum, melalui satu rumpun, iaitu kaum Melayu daripada setiap rumpun. Jadi yang kedua, kita melalui unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima, seperti budaya Barat, budaya India, budaya Cina, budaya Melayu dan budaya lain yang mana wajar diterima, yang tidak bertentangan dengan syariah orang Islam, yang tidak bertentangan dengan agama orang lain, kita terima dengan hati terbuka. Jadi yang ketiga, yang terakhir, kita Islam sebagai unsur utama pembentukan kebudayaan kebangsaan ataupun agama lain. Jadi yang pentingnya Islam. So Islam ni penting lah sebab dia menggalakkan penganut-penganutnya untuk jadi peribadi yang mulia, menggalakkan penganutnya berkenalan antara kaum lain. Kita seperti dalam Al-Quran, kita sebagai khalifah, Allah jadikan kita berkaum bukan untuk berpelbagaian kaum, bukan untuk menjadi berpuak-puak. Kita adalah untuk mengenali antara satu sama lain. Jadinya kat sini kebudayaan kebangsaan penting untuk menganut, untuk menggalakkan kehidupan yang harmoni. Di situ kita dapat lihat betapa pentingnya kebudayaan kebangsaan. Jadi yang seterusnya, saya akhiri saya punya pembentangan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan saya punya slide ini kepada saudara saya Muhammad Hazri, Daniel Hazri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haziq di atas penyampaiannya tadi. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda subtopik 9.6, iaitu penerimaan budaya. Okey, penerimaan budaya ni dalam konteks ialah hubungan etnik boleh didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Penerimaan budaya pula membawa maksud suatu kebudayaan itu semakin berkembang dan diamalkan oleh masyarakat yang berbeza kaum sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara. Okey, setiap kaum mempunyai kebiasaan yang tersendiri, baik makanan, pakaian, aktiviti harian maupun keadaan sekeliling. Hal ini kerana setiap bangsa dan kaum masing-masing ingin mempunyai identiti sendiri dan melalui identiti tersebut, suatu kaum mudah dikenali. Ada kalanya, identiti yang diketengahkan bertujuan untuk menunjukkan kekuatan agar digeruni pihak lain, seterusnya kaum tersebut selamat daripada dicerobohi dan diganggu-gugat. Contohnya kaum Dayak di Sarawak dan kaum Rungus di Sabah yang terkenal dengan memenggal kepala lawan atau musuh. Kepelbagaian kaum di Malaysia ni telah wujud sebelum merdeka lagi. Secara teorinya, bangsa Melayu ni terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Bugis, etnik Bugis, Jawa, Banjar, Bajau dan beberapa kaum lain. Corak hidup masyarakat ikut kaum ni adalah berbeza-beza. Namun mereka semua ni dapat hidup bersama dalam Malaysia dan menerima sebahagian ataupun sebahagian daripada budaya satu kaum ni, dan diorang boleh terimalah. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan kepada anda maksud sosialisasi. Okey, maksud sosialisasi ni adalah proses menanam atau memindahkan tabiat atau nilai dan peraturan dari satu generasi ke generasi lain dalam kumpulan atau komuniti. Ini dikenali sebagai teori peranan, iaitu role teori, kerana proses sosialisasi ini mengajar peranan yang perlu dilakukan oleh setiap individu di dalam suatu kumpulan masyarakat. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberi kemahiran kepada seseorang untuk dapat hidup dalam masyarakat dalam harmoni. Okey, masyarakat Malaysia ni telah melalui proses sosialisasi, iaitu menerima kepelbagaian budaya yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok aspek penerimaan budaya pula. Kalau kita tengok, sebenarnya aspek penerimaan budaya ni ada banyak.
Tapi saya tekan kepada 3 ini kerana saya rasa benda ni ialah amat common dan anda semua dapat lihat dia punya contoh tu, dia punya aplikasi tu. Iaitu aspek pertama ialah makanan, perayaan dan pakaian atau busana. Okey, kita akan masuk pada aspek budaya makanan. Seperti yang kita tahu, Malaysia ni terdiri daripada 3 kaum besar, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. So kita dapat tengoklah kalau kita ada 3 kaum ni, kita dapat lihatlah ada 3 jenis masakan, yang jenis cara masakan lah, iaitu masakan Melayu, masakan Cina dan masakan India. Okey, first kita tengok pada masakan Melayu. Masyarakat Melayu ni kita tengok dia terkenal dengan masakan berlemak kerana kita ni suka pakai santan. Bila kita pakai santan ni, kita suka masak unsur lemak tu nasi hinggalah ke lauk pauk. Lemak yang diperolehi dari santan kelapa ni menjadi pelengkap pelbagai masakan seperti nasi dagang, nasi kuning, gulai daging, gulai ikan dan gulai-gulai sayuran. Selain santan, rempah ratus dan ulam-ulaman serta herba juga menjadi pelengkap masakan Melayu seperti halia, lengkuas, daun kesum, daun cemangi dan lain-lain lagi. Okey, kita dapat tengok nasi lemak masakan Melayu ni biasanya terdiri daripada sambal ikan bilis, kacang goreng dan hiasan timun ni merupakan menu kegemaran hampir seluruh rakyat Malaysia. Saya rasa benda ni tak dapat kita tolak lah, kita deny, sebab benda ni kalau kita tengok semua kaum makan nasi lemak ni. Sebab apa? Nasi lemak ni tak tahulah, memang sedap. So saya rasa masakan Melayu ni telah diterima oleh semua etnik ataupun kaum di Malaysia ni. Tengoklah, bila tengok kita ada pergi sarapan tu, setiap kedai makan tu mesti ada. Kat warung-warung, penjaja mesti jual nasi lemak. Dan kita dapat tengok bukan orang Melayu je makan tau. Orang Cina, orang India pun makan nasi lemak ni. So kita tengok budaya ni, penerimaan budaya ni diterima oleh kaum lain. Okey. Selain itu, kita tengok masyarakat Cina punya cara masakan pula. Masyarakat Cina ni dia telah membawa seni kulineri yang berbeza dengan kaum Bumiputera dan Melayu kerana mereka telah memperkenalkan mi. Okey, mi ni yang kita dapat tahu orang Malaysia ni, orang Melayu ke Cina ke India ke suka makan mi. Sebab apa? Mi ni antara masakan yang dimasak oleh setiap kaum. Kita tengok orang Melayu masak mi, orang Cina masak mi, orang India pun ada masak mi. Kita tengok cara mi tu masak, setiap kaum mesti beza sikit. Kalau kita tengok orang Melayu masak mi, orang Melayu masak mi dia pakai dia punya mi tu lain sikit. Dia mesti letak ayam, letak dia punya tu kering sikit. Kalau kita tengok Cina, dia punya mi tu macam letak telur. Kita tengok mi Cina ni lain sikit. Kalau tengok India pula, kalau kita pergi mamak mesti kita akan order nasi pula. Kita akan order mi goreng mamak. So kita dapat tengok kita punya makanan ni, setiap kaum ni terima makanan yang dibawa oleh masyarakat Cina ni. So kita tengok pada masakan India pula. Kita tengok India ni, makanan komuniti kaum India ni sangat terkenal dengan kepelbagaian rempah ratus serta mempunyai rasa dan aroma tersendiri. Masakan kaum India ni sangat sinonim dengan panggilan kari. Kari ayam, kari daging, kari kacang dal, kari kurma ayam. Makanan kaum India ni masih mengekalkan keaslian masakan yang diwarisi dari negara mereka. Kita tengok kan, kalau masak kicap cara India ni, dia akan letak bawang bombay, bawang halia, bawang putih, cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan buah pelaga ditumis. Kalau masak kicap pula cara Melayu, dia akan letak bawang merah, bawang putih, halia, serai kisar. Lepas tu dia tumis terlebih dahulu bersama cengkeh dan bunga lawang serta kulit kayu manis serta buah pelaga. Kalau tengok masak kicap cara Cina pula, dia akan panaskan air sebanyak 150 liter bersama kicap masin. Lepas tu letak bawang putih, halia, gula dan cengkeh serta cuka. Lepas tu dia masukkan bahan utama seperti ayam dan daging dan perasakan. Kalau kita tengok kan, masyarakat masakan makanan seperti nasi lemak, roti canai,
ni menjadi makanan ruci masyarakat Malaysia dari pagi sehingga larut malam. Malah masakan Cina Muslim mula diterima oleh orang Melayu. Sebaliknya, orang Cina juga mengemari masakan Melayu dan India. Kalau kita tengok orang Melayu pun suka makan nasi, suka makan canai. Orang Cina pun suka makan canai. Kita tengok so konklusinya kita dapat tengok budaya makanan ni dapat diterima oleh semua masyarakat dan etnik di Malaysia. Okey, kita akan masuk pada aspek kedua iaitu budaya perayaan. Kalau kita tengok kan, kalau kat Malaysia ni, kalau kita sambut perayaan tu mesti kita akan sambut bersama lah. Contohnya kalau orang Melayu ni hari raya kan, time hari raya dia buat open house. Dia mesti ajak kawan-kawan Cina dia, kawan-kawan India. So dari situ kita dapat lihat orang Melayu, orang Cina, orang India ni dapat terimalah budaya perayaan ni. Dia datang makan dekat open house. So sambutan majlis rumah terbuka ni, okey, kerajaan juga dia buat macam open house besar-besaran untuk setiap perayaan yang ada di Malaysia ni. So kita tengok setiap kaum tak ada bantahan dan dia orang terima je apa yang kerajaan buat ni, sebab benda yang kerajaan buat ni bagus. Dari situ kita tengok masyarakat menerima budaya perayaan setiap kaum di Malaysia. Okey, sambutan majlis rumah terbuka sempena perayaan satu kaum turut diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi satu kebanggaan dan kekuatan masyarakat kerana berusaha meraihkan perayaan bersama masyarakat pelbagai bangsa. Kita tengok kan, pemberian ampau masyarakat Cina, pemberian duit raya dan budaya Melayu dan India diamalkan dalam perayaan masing-masing. Kita tengok, kalau kita dapat lihat semua aspek ni diterima oleh masyarakat sebab kita tengok dia diimplikasikan dalam setiap kaum. Kalau masyarakat Cina time Chinese New Year dia bagi ampau. Kalau masyarakat Melayu pula time hari raya tu dia bagi duit raya. Kalau India ni saya rasa dia orang bagi juga. Saya tak pastilah apa benda yang dia bagi tu. Okey. Seterusnya saya akan masuk kepada budaya pakaian atau busana. Okey, seperti yang kita lihat, budaya busana juga turut menjadi tarikan utama dalam meraihkan kesepaduan sosial di Malaysia. Misalnya kita tengok orang India ni selesa berpakaian batik dan baju kurung, manakala terdapat juga gadis Melayu berpakaian Punjabi dalam suatu majlis keramaian seperti majlis perkahwinan. Okey, kalau kita tengok gambar ni kan, kita tengok orang putih ni pakai baju Melayu. Kita tengok orang Melayu ni dia pergi kenduri ataupun program dia punya kawan-kawan masyarakat India ni dipakai sari. Tengok, so dia diterima masyarakat India ni punya budaya. Kita tengok ni, siapa tak kenalkan ni, Elizabeth Tan. Dia pakai dia ni masyarakat Cina, dia ni orang Cina tapi dia pakai baju kurung. Kita dapat lihat ni. Dia ni antara orang Cina yang famous. Dia mengenakan baju kebaya ketika dia membuat persembahan, lah. So dari situ kita dapat lihat yang budaya pakaian atau busana ni diterima oleh setiap etnik dan kaum di Malaysia. Okey, sebelum tu okey, itu je lah. Lepas tu saya akan masuk pada kesan kebudayaan kebangsaan di Malaysia. Kesan terhadap individu ni, kesan dia ialah memupuk sikap kepimpinan. Seterusnya mewujudkan sikap lebih menghargai. Dan yang ketiga, mewujudkan individu yang berkeyakinan tinggi. Kesan pada masyarakat pula ialah dia mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Dia mengeratkan ikatan persaudaraan dan ukhuwah antara kaum, mewujudkan perasaan anti perkauman dan meningkatkan khazanah kebudayaan yang dimiliki negara. So kalau kita dapat lihat kesan penerimaan budaya ni adalah amat baik sekali, sebab tengoklah yang saya terangkan tadi, sebab penerimaan budaya ni penting sebab kalau kita tak ada penerimaan budaya ni, kita tak dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey.
Tadi cerita tentang kesan. Sekarang ni kita akan cerita tentang kelebihan pula. Kelebihan penerimaan budaya di Malaysia. Okey, amalan budaya masyarakat bilang kaum ni semakin diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Semangat penerimaan kepelbagaian budaya ini sekaligus membolehkan masyarakat Malaysia hidup dan menikmati kesepaduan dalam kepelbagaian. Walaupun berlainan agama, namun masyarakat kita masih waras dan selesa berkongsi amalan budaya apabila unsur peminjaman budaya dalam masyarakat semakin meluas. Dengan adanya budaya, sifat hormat menghormati dapat ditanamkan di dalam jiwa masyarakat sekaligus mengurangkan masalah sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan adanya sifat hormat menghormati ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni tanpa sebarang masalah yang dapat menggugat keutuhan kesepakatan yang ada di Malaysia. Okey, dari situ kita dapat lihat apabila kita semua menerima budaya setiap kaum di Malaysia ni, kita dapat memupuk sikap toleransi di antara kaum. Bila kita wujudkan sikap toleransi ni, masyarakat kita ni dapat bertolak ansur di antara satu sama lain. Bila kita bertolak ansur ni, masyarakat yang harmoni dapat diwujudkan. Saya rasa itu je lah kelebihan penerimaan budaya di Indonesia. Dan rumusan yang saya dapat simpulkan daripada subtopik ni ialah walaupun penerimaan budaya ni diterima baik di setiap kaum, namun tak semua aspek penerimaan budaya ni diterima oleh masyarakat. Contohnya isu pengenalan tulisan Jawi ni. Seperti yang kita tahu, isu ni amat hangat bila kita amat hangatlah kita dulu nak mengimplikasikan tulisan Jawi ni dalam sekolah SJKC dan SJKT, tapi aspek ni ditolak keras sebenarnya oleh mereka kerana mereka menganggap tulisan Jawi ni akan mengislamkan diorang. So saya dapat dari situ kita dapat lihat tak semestinya penerimaan budaya ni diterima oleh masyarakat. Kita tengoklah tulisan Jawi tu diorang tolak. Okey. Masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum ni, menjadi budaya agama ni memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam menguruskan kemajukan sosial itu. Cabaran itu wujud, terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya. Sekaligus memerlukan pendekatan berhikmah serta penuh rasa hormat. Jadi, saya rasa walaupun kita semua menerima, namun ada setengah individu ataupun aspek yang individu dan tidak menerima aspek suatu kaum lah. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan kepada anda. Seterusnya terima kasih, dan seterusnya saya akan menyerahkan kepada Pak An untuk membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hezri kerana memberi penerangan tentang penerimaan budaya. Sekarang saya akan cerita tentang rumusan yang terakhirnya. Pertama, kita pergi kepada definisi budaya. Apa itu? Kebudayaan ialah satu keseluruhan yang kompleks yang terangkum di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat, rasam dan lain-lain kemahiran dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini daripada Edward B. Taylor dan seorang antropologi, dan apa yang pentingnya adalah kita dapat klasifikasikan dan identifikasikan apa itu budaya. Yang kedua, kepelbagaian budaya. Yang warna biru ni. Okay. Kepelbagaian budaya yang pertama ada budaya tinggi dan budaya popular. Budaya tinggi dan budaya popular telah diceritakan sebelum ni oleh saudara Adam. Dan apa itu budaya tinggi? Budaya tinggi adalah budaya yang diamalkan oleh golongan elit, high class, manakala budaya popular diamalkan oleh golongan biasa, majoriti. Yang counter culture dipertentangkan oleh saudara Nazhan. Counter culture ni apa? Counter culture ni adalah apabila pola kebudayaan yang diamalkan oleh kelompok tertentu
tapi ditolak oleh komuniti yang lain, komuniti masyarakat majoriti. Contoh paling senang nak faham kat sini adalah LGBT, kes LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual. Di Malaysia ni tak sampai 50% pun yang suka LGBT. Hanya segelintir je, kelompok tertentu je yang suka LGBT ni. Tapi yang suka LGBT ni memang diorang amalkan budaya LGBT tu, diorang pamerkan budaya LGBT tu. Tapi kalau tengok di Malaysia, komuniti lain, masyarakat lain semuanya tolak. Ini adalah contoh counter culture dan LGBT ni tak bagus lah. Lepas tu kita tengok pada sub budaya. Sub budaya ni berlaku bila ada komuniti besar. Kita akan pecah ke beberapa segmen. Contohnya, ada segi pekerjaan dia. Contoh, ada peminta sedekah, ada penjajah, ada peniaga. Itu sub budaya. Dan kepentingan kita, akhir sekali, kepentingan kita belajar budaya. Pendedahan budaya lain ini bagi rakyat Malaysia menerangkan penghormatan terhadap ambalan budaya yang berlainan daripada budaya sendiri. Ini kita kena faham betul sebab Malaysia ni kita terdiri daripada 3 kaum yang lain. 3 kaum, kita Melayu, Cina, India. Yang 3 kaum ni asalnya daripada tempat-tempat lain. Yang orang asalnya kita lah, orang Melayu, tanah Melayu ni. Cina daripada negara Cina, India daripada tanah India. Daripada tempat-tempat lain ni, kita masing-masing ada fahaman kita, ada ajaran kita. Jadi, bila kita kumpul dalam satu masyarakat kelompok, kita kena faham satu antara yang lain. Sebab boleh jadi antara amalan yang orang Melayu buat adalah pantangan larang kaum mereka. Dan benda tu hanya boleh jadi dengan sefahaman. Kita kena faham orang, baru kita dapat elak masalah tu. Contoh paling senang macam ibadah korban Melayu, ibadah korban Islam yang diamalkan oleh majoriti masyarakat Melayu Islam ataupun sesiapa yang Islam. Di Malaysia, sebabkan agama rasmi adalah agama Islam, jadi ibadah korban tu biasa berlaku di taman rumah ke apa. Benda tu boleh sebab itu agama rasmi kita. Tapi kalau kita tengok kepada masyarakat India, agama diorang tak kasi sembelih lembu ni. Jadi macam mana kita nak hadapi masalah ni? Hanya boleh hadap dengan sefahaman. Kita kena faham India yang bahawa masyarakat diorang tak boleh sembelih lembu. Manakala India pula kena faham Melayu, ia kena faham agama Islam, iaitu Islam ada ibadah korban, memang kena korban lembu dan kita akan agih-agihkan dagingnya. Bila kita ada sefahaman tu, solusi yang terbaik adalah dapat buat solusi yang terbaik, iaitu Melayu, Islam, kalau waktu ibadah korban jangan lakukan di taman perumahan yang adanya orang majoriti orang masyarakat India ni, tapi lakukanlah di surau atau masjid. Itu lebih baik sebab kalau kita lakukan taman yang ada majoriti masyarakat India tu, kita cakap ini ibadah kita nak buat pahala, tapi kita tak faham yang sebenarnya kita tak menghormati diorang, tak jaga sensitif diorang. Kita yang jaga sensitif diorang, boleh diorang jaga sensitif kita balik. Macam tu. Malah kalau tengok pada budaya Melayu pun, keris ni ada maksud lah. Kalau pahlawan tu pakai di depan, maksudnya diikat keris dia kat depan, ataupun pahlawan tu ikat kerisnya di belakang. Apa maksud dia? Kalau dia berjumpa dengan orang, berhadapan dengan orang, dia kalau nak bernegotiate, dia siapa yang letak keris di belakang, dia akan dengar dulu apa-apa segala, apa pun dia akan dengar. Dan kalau tak dapat persetujuan antara dua pihak, tak dapat bincang, terpaksa gaduh, bawakan keluarkan keris dia. Manakala yang keris yang di depan itu simboliknya agresif. Dia berani lawan bila-bila. Itu budaya Melayu. Tapi sebabkan kita dengan masyarakat milenial ni, kita umpamakan kita punya keris ni kat belakang lah. Kita negotiate, bincang-bincang, selagi mana boleh bincang kita bincang, jangan gaduh. Macam tu. Akhir sekali, pupuk jati diri. Budaya sekiranya dibina dengan bijaksana boleh menjadi pemakin kepada kesepaduan nasional. Ini hanya boleh tercapai dengan adanya ilmu. Kita kena faham budaya kita ni, apakah maksud di sebaliknya. Semua budaya Melayu ada maksud di sebaliknya. Kita jangan terpengaruh dengan slogan Melayu itu malas. Sebab kalau ikut sejarah,
ikut sejarah, Melayu pernah sampai merantau ke Afrika. Malah kalau di Afrika tu ada kelompok orang Melayu pun. Tapi diorang tak reti cakap bahasa Melayu lah, budaya diorang memang budaya Afrika. Dan daripada sejarah pula, Melayu ni mampu bina kapal, dan diorang bina kapal untuk negara lain pakai. Dan kapal tu boleh berlayar satu dunia. Sampai ke rantau Eropah pun berlayar. Dan budaya kita ni, orang Melayu zaman dulu sangatlah hebat. Apabila peniaga bangsa Arab datang berniaga di Malaysia, Islam sangat, di tanah Melayu, Islam sangat mudah menyebar. Sebab apanya, budaya kita ni, walaupun pada masa tu kita tak ada terima Islam, belum terima Islam, tapi budaya kita sangatlah dekat dengan Islam. Sangatlah dekat dengan Islam. Sebab yang pertamanya, contoh paling senang, apabila Melayu berjalan zaman dulu, siapa yang di hadapan orang tua, siapa yang muda perlu tunduk sedikit belakangnya, tunduk sedikit, baru jalan di depannya. Budaya tu ada sebelum Islam sampai lagi di tanah Melayu. Nak tunjuk betapa dekatnya budaya Melayu kita dengan adab, dengan baiknya. Tak perlu diajar, tak perlu ada faham Islam baru jadi beradab. Tak, kita memang beradab dari dulu. Okay. Berbalik pada pupuk jati diri ni, cuba tengok gambar sini, adanya tanjak. Nama tanjak ni tanjak periuk kera. Okay. Kalau Melayu, apa-apa yang dia pakai dililit atas kepalanya dia panggil desta. Contohnya songkok pun desta juga, tanjak desta, tengkolok desta. Okay, kena faham. Satu syarat orang Melayu dulu, perempuan tidak dibenarkan memakai tanjak, songkok, tidak dibenarkan, tak boleh. Jadi apa simboliknya sebaliknya adalah masyarakat Melayu dulu sudah bezakan antara lelaki dan perempuan. Pakaian lelaki dan perempuan tu apa? Pakaian diorang tu supaya diorang tak adanya macam lelaki pakai perempuan, perempuan pakai lelaki, tak ada. Budaya kita itu patut larang sebenarnya. Kita dah bezakan antara pakai lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita faham budaya ini betul-betul, dari segi syaratnya pakai desta je pun, ini sudah membezakan antara lelaki dan perempuan. Jadi masalahnya macam isu sekarang LGBT tu terjadi sebab kita tak ada rasa pupuk jati diri. Ilmu tu tak ada. Ilmu tentang hakikat budaya Melayu tu pun kita tak ada. Jadi sebab itulah masalah LGBT tu boleh terjadilah. Dan kalau tengok pada pupuk jati diri yang lain pun, kalau tengok macam budaya kita yang elok adalah Melayu ni memang hakikatnya kita toleransi lah. Kita alhamdulillah kita bangsa yang sangat sesuai duduk dengan bangsa lain. Malah Malaysia aja yang boleh duduk, boleh ada kelompok Cina, India, kelompok yang bukan daripada orang Melayu berada dalam government kita. Kalau negara lain dah bergaduh dah, tapi alhamdulillah Malaysia aman sebab kita terkenal dengan toleransi kita. Jadi itulah kebanggaan memahami budaya Melayu. Jadi saya pertama sekali untuk tutup pembincangan ini ingin minta maaf kepada Ustaz Ramli dan juga rakan sekumpulan saya dan juga rakan-rakan sekalian, kerana kami terpaksa buat video. Ada antara kami yang tak ada laptop dan ada masalah internet connection, tak boleh buat pembincangan online. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ramli dan juga semua yang mendengar pembincangan kami, pembincangan kumpulan 9 budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.